Hari ni Balkis nak share apa beza faraid, wasiat dan hibah. Kenapa perlu dan pentingnya untuk kita tahu tiga benda ni untuk kita merancang pewarisan kita. Maknanya setelah kita mati, semua harta kita ni akan dibekukan untuk tujuan pengagihan. Harta kita ni dibahagi kepada waris-waris tertentu. So penting penting ilmu ni untuk mereka yang bergelar manusia. Sebab apa? Sebab setiap yang hidup pasti akan mati. Bagi yang sudah meninggal dunia pasti akan meninggalkan harta. Mana ada orang meninggal dunia di bawah harta dimasuk dalam kubur? Tidak kan? So inilah pentingnya ilmu ni. Pertama sekali, apa itu faraid? Faraid ialah pembahagian kepada waris dengan bahagian tertentu. Faraid hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Sebagai contoh, yang meninggal dunia tu adalah si suami. So, waris suami ni siapa? Contoh yang pertama adalah ayah. Ayahnya dapat berapa? Ayahnya dapat bahagian sebanyak 1/6. Manakala ibunya dapat bahagian sebanyak 1/6 juga. Tapi isterinya akan dapat bahagian sebanyak 1/8. Basically, anak lelaki akan dapat lebih banyak bahagian lah. Which is, anak lelaki akan dapat bahagian yang menyamai 2 bahagian anak perempuan. Ya, betul. Anak lelaki akan dapat lebih banyak bahagiannya berbanding anak perempuan. Kenapa? Sebab lelaki ni basically and naturally sebenarnya adalah leader, maknanya adalah pemimpin. Ingat, dengan harta yang anda dapat tu sebenarnya ada hak yang tersembunyi, ada tanggungjawab yang anda perlu laksanakan. Ingat, jangan gunakan harta ke arah sewenang-wenangnya. Jaga-jaga. Hukum dan undang faraid, untuk pengetahuan semua, sebenarnya telah pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Kamu tak boleh nak argue lah. So ini benda yang kita tak boleh nak argue ni adalah dah ditentukan dan ditetapkan. So just follow the flow je lah. Alright, cukup untuk faraid. Sekarang ni Balkis terangkan apa itu pula wasiat. Macam faraid, harta yang dibahagikan kepada waris. Wasiat pula adalah pembahagian kepada bukan waris dengan syarat tidak melebihi 1/3 jumlah harta pusaka. Bagaimana wasiat ini berlaku? Wasiat ini berlaku apabila semasa hidup kita dah buat kesanan, tapi pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Sebagai contoh, you tulis, aku akan memberi hartaku kepada bla 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 bla. Itulah, tapi pelaksanaannya setelah pemilik harta tu meninggal dunia. Buat semasa hidup, pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Wasiat ni boleh diagihkan kepada bukan waris. Bukan waris ni siapa? Contoh bukan waris ialah anak angkat, anak tiri, badan amal, masjid. Itu adalah antara contoh bukan waris. Tapi untuk buat wasiat ni, dia mesti tidak melebihi jumlah 1/3 harta pusaka si mati dan dah ditolak oleh hutang si mati. Selagi tak settle hutang, you tak boleh nak agihkan kepada orang lain. Itu dia. Alright? So, kena settle hutang. Hibah. Last sekali adalah hibah. Hibah ni adalah yang paling seronok dan paling best bagi Balkis. Sebabnya apa? Hibah ni merupakan suatu pemberian yang kita beri kepada sesiapa sahaja. Tak kisah tau, sesiapa sahaja tanpa ada sebarang had. Tak kisahlah kalau awak nak bagi kuli ke, awak nak bagi setengah ke, tak kisah. Hibah ni kita beri hak milik harta kita, sama ada kita secara sukarela ataupun ada syarat-syarat tertentu yang kita bagi kepada orang tersebut. It's up to you lah. Tapi best ni hibah ni, as I said, you can give to anyone. Like anyone, you boleh bagi kepada orang yang bukan Muslim, kepada orang yang Muslim, kepada badan kebajikan, tak kisah. Banyak contoh dia. Yang bestnya lagi, hibah ni juga berperanan sebagai menambah baik. Contohnya, macam faraid, si isteri hanya akan dapat bahagiannya sebanyak 1/8 kan. So, suami ni rasa macam you want to give more to your wife and you don't want your wife to be suffer after your loss. So, you prepare the hibah. Hibah tu dia tak terikat dan sebenarnya hibah terlepas daripada hukum faraid.
konklusinya Balqis dah terangkan dah apa beza faraid, wasiat dan hibah. So mesti ada di antara kita ni keliru mana satu ni nak pakai. Kalau anda tanya dengan saya, ia bergantung kepada hasrat, jenis harta dan sekatan terhadap harta yang dimiliki. Akhir kata daripada Balqis, laksanakan hasrat secara tepat agar hidup mendapat berkat. Gitu kau pantun. Okay, so kalau ada sebarang persoalan, ada sebarang pertanyaan, boleh klik link bio Balqis dekat Instagram, Linktree, atau follow Balqis dekat Facebook, or add me dekat Facebook, sebab everyday Balqis buat live di Facebook selama 15 minit sahaja setiap pagi jam 8 pagi. Daily Gratitude nama dia. Every morning memang Balqis akan buat. So bolehlah join kan. Macam tak ada apa-apa kerja waktu pagi tu, boleh tune in je. Memang setiap hari buat 8 pagi. Selama 15 minit je, tak lebih pun daripada tu. Alright. So itu saja daripada Balqis. InsyaAllah Balqis akan buat video lagi after this. Okay. Jika anda rasa video ni bermanfaat untuk semua orang, please do share it to other people so that other people can get the benefit too. Bye. Assalamualaikum.